Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan bicara pendidikan kesihatan bertajuk penderaan kanak-kanak. Mari kita mengetahui apakah itu penderaan kanak-kanak. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia, penderaan kanak-kanak ditarifkan sebagai penderaan yang merangkumi semua jenis penderaan fizikal atau emosi, penderaan seksual, pengabaian, kelalaian serta eksploitasi komersial atau lain-lain eksploitasi yang boleh atau telah menyebabkan kerosakan kepada kesihatan kanak-kanak dari segi survival, perkembangan atau harga diri. Ini adalah dalam konteks di mana pendera ada perhubungan tanggungjawab dengan kanak-kanak, kuasa atas kanak-kanak berkenaan atau pendera ialah seorang yang dipercayai oleh kanak-kanak. Terdapat 4 jenis penderaan kanak-kanak iaitu penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan juga pengabaian. Penderaan fizikal. Penderaan ini boleh menyebabkan kecederaan sama ada kecederaan ringan ataupun teruk. Penderaan ini biasanya dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ia boleh berlaku atas sebab bentuk disiplin. Namun, hukuman yang dikenakan adalah tidak sesuai. Sebagai contoh, memukul, menumbuk, menyepak, memukul kanak-kanak dengan menggunakan tali pinggang dan juga shaken baby syndrome. Seterusnya, penderaan seksual. Penderaan seksual berlaku bertujuan untuk memuaskan atau memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Pendera atau pelaku biasanya terdiri daripada orang yang dikenali atau dipercayai oleh mangsa. Sebagai contoh, mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak untuk melakukan aktiviti seksual, eksploitasi komersial seperti pelacuran dan penghasilan gambar lucah. Penderaan emosi pula sukar untuk dikenal pasti, namun ianya boleh dikesan melalui pemerhatian akan tingkah laku yang kurang normal. Penderaan emosi boleh menjejaskan kesihatan mental dan perkembangan sosial kanak-kanak serta meninggalkan parut dalam sepanjang kehidupan psikologi atau menyebabkan trauma sepanjang hidup. Sebagai contoh, membuli, memaki hamun dan mengurung kanak-kanak di dalam bilik atau almari. Akhir sekali, pengabaian juga merupakan penderaan kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak boleh berlaku jika kanak-kanak tidak mendapatkan keperluan asas daripada orang dewasa. Antaranya ialah keperluan asas daripada aspek fizikal, kanak-kanak tidak diberikan makanan. Daripada aspek perubatan, kanak-kanak tidak diberikan rawatan sekiranya sakit. Dan daripada aspek pendidikan, kanak-kanak tidak dihantar ke sekolah atau mendapat pendidikan yang sepatutnya. Namun, kita perlu mengambil nilai budaya dan piawaian penjagaan serta tahap kemiskinan sebelum melaporkan kes ini sebagai kes pengabaian. Ibu bapa perlulah sentiasa memerhati tingkah laku anak-anak kerana kebiasaannya mereka cenderung untuk berdiam diri daripada mengaku bahawa mereka telah didera oleh seseorang kerana takut dengan si pelaku. Antara simptom-simptom mangsa penderaan ialah menjadi seorang yang pendiam, perahsia, mengelakkan diri daripada bergaul dengan orang lain, tingkah laku yang melampau, emosi yang kurang stabil, prestasi sekolah yang merosot. Mangsa juga mungkin akan mengalami kemurungan, rasa takut yang melampau, rasa gelisah dan hilang keyakinan diri. Selain itu, ibu bapa juga perlu peka sekiranya terdapat berlaku luka yang berulangan seperti lebam, bengkak dan lain-lain kecederaan serta sekiranya anak-anak menunjukkan rasa ketidakselesaan pada alat sulit mereka. Kesan penderaan kanak-kanak umumnya terbahagi kepada dua, iaitu kesan daripada aspek fizikal dan juga mental. Dari aspek fizikal, mangsa penderaan iaitu kanak-kanak akan mengalami kecederaan dari segi fizikal. Mangsa akan mengalami kecederaan fizikal akibat daripada pukulan atau hentakan yang kuat. Kesan penderaan kanak-kanak ini dapat dilihat dengan jelas melalui kecederaan yang terdapat pada anggota fizikal mereka seperti luka di kepala, di badan dan juga di muka. Hal ini akan memberi kesan yang negatif khususnya terhadap masa depan mereka apabila mereka meningkat dewasa kelak. Hal ini juga secara tidak langsung akan mengundang kecacatan fizikal sama ada serius maupun kecederaan yang kecil. Terdapat juga banyak kesan parut yang ditinggalkan akibat daripada penderaan fizikal ini.
Bahkan sesetengah parut itu adalah parut yang kekal. Terdapat sesetengah kes penderaan yang menyebabkan mangsa mengalami kerencatan otak yang berlaku akibat dihentak di kepala oleh benda-benda yang tajam, yang keras ataupun yang tumpul. Terdapat juga beberapa kes yang akhirnya meragut nyawa mangsa itu sendiri. Seterusnya, dari aspek mental, mangsa berkemungkinan mengalami kecederaan dari segi mental. Hal ini berlaku akibat daripada seksaan atau penindasan kerana mereka berada dalam ketakutan dan mereka tidak dapat membela diri mereka. Situasi ini akan mengakibatkan perkembangan emosi mereka terjejas. Sehubungan dengan itu, mangsa akan menerima tekanan emosi yang mendalam yang akan mempengaruhi kehidupan seharian kerana mereka hilang kepercayaan ke atas diri mereka sendiri. Sebagai contoh, mangsa akan menjadi lebih penakut untuk menghadapi masyarakat kerana trauma akan perlakuan penderaan ke atasnya. Seterusnya, akibat daripada deraan ini juga akan menyebabkan kanak-kanak sentiasa berasa bimbang, menimbulkan rasa kecewa, hilang keyakinan diri sendiri dan fikiran mereka akan sering terganggu. Salah satu sebab mengapa mereka hilang keyakinan diri adalah kerana mereka diejek kerana mempunyai parut yang kekal. Dan dalam sesetengah kes, mangsa penderaan iaitu kanak-kanak ini lebih cenderung untuk bertindak dengan lebih agresif dan mengakibatkan mereka melakukan penderaan ini terhadap orang lain sebagaimana yang diperlakukan ke atas dirinya. Apabila emosi mereka ini terjejas, ia akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap perkembangan seasial kanak-kanak. Dan secara umumnya, kesan penderaan terhadap kanak-kanak ini akan mengganggu tumbesaran kanak-kanak itu sendiri. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang rawatan kepada mangsa penderaan kanak-kanak. Seterusnya ialah rawatan. Rawatan secara mental dan fizikal perlu diberikan kepada mangsa bagi membantu mereka mengatasi kesakitan dan trauma dalam diri mereka. Rawatan juga diperlukan untuk memastikan keselamatan dan juga memberi perlindungan terhadap kanak-kanak yang didera. Rawatan berlanjutan juga mesti dilakukan bagi mencegah penderaan pada masa hadapan dan juga mencegah kesan negatif terhadap emosi mangsa untuk jangka masa yang panjang. Jika terdapat luka ataupun kesan lebam pada badan mangsa, doktor dapat merawatnya dengan memberi ubat. Akan tetapi, kesan terhadap fikiran dan mental kanak-kanak tidak dapat dirawat dengan hanya memberi ubat makan. Oleh itu, rawatan psikoterapi amat penting bagi mangsa kanak-kanak yang masih dalam proses pembesaran. Rawatan psikoterapi dijalankan bagi membina kepercayaan dan keyakinan dalam diri mereka serta membantu meningkatkan hubungan dan tingkah laku yang positif dengan masyarakat sekeliling. Pertama sekali, kanak-kanak yang didera akan mempunyai masalah untuk mempercayai orang dewasa disebabkan pengalaman buruk yang mereka alami. Perkara ini perlu dibantu bagi memudahkan kehidupan sosial mereka pada masa hadapan setelah berpisah jauh dengan pendera. Kedua, doktor psikologi perlu menerangkan bahawa tidak semua orang akan terus melayan mereka dengan kekerasan seperti sebelum ini dan doktor perlu menjelaskan bagaimana sikap dan hubungan normal terhadap orang di sekeliling. Seterusnya, rawatan psikoterapi juga dapat membantu dalam pengurusan konflik diri mangsa dan juga dapat meningkatkan keyakinan dalam diri mereka supaya mereka lebih yakin bahawa diri mereka sebenarnya lebih berharga dan baik pada pandangan orang lain. Melalui proses rawatan psikoterapi ini juga, doktor dapat mencari punca dan sebab penderaan ini berlaku dan mungkin juga mereka boleh menyelesaikan masalah tersebut dan mencegahnya daripada terus berlaku. Terdapat dua jenis terapi yang dilakukan oleh doktor psikologi dalam merawat mangsa. Terapi yang pertama ialah terapi tingkah laku kognitif yang berfokus pada trauma, iaitu untuk membantu mangsa dalam pengurusan tekanan diri dan juga mengajar cara untuk mengendali trauma terhadap penderaan. Terapi yang kedua ialah psikoterapi terhadap ibu bapa dan kanak-kanak.
Terapi ini berfokuskan terhadap peningkatan hubungan dan membina perikatan yang kuat antara ibu bapa dan juga kanak-kanak. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor yang mendorong kepada seseorang itu menjadi seorang pendera kanak-kanak. Di sini saya sediakan 3 faktor utama, iaitu yang pertama ialah penyalahgunaan dadah, yang kedua ialah sejarah penderaan sewaktu kecil, dan yang ketiga ialah sifat individu itu sendiri. Yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Apabila seseorang itu terlibat dengan gejala dadah ini, mereka akan mempunyai kesukaran dalam mengawal emosi mereka. Mereka akan bertindak lebih agresif dan mudah marah terhadap suatu perkara, walaupun perkara itu perkara yang kecil. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak mereka melakukan perkara yang tidak disukai oleh mereka dan mereka sedang berada di bawah pengaruh dadah, mereka akan mudah melampiaskan kemarahan mereka terhadap anak-anak mereka dengan cara memukul dan memarahi dengan sangat teruk, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak itu merupakan kesalahan yang sangat kecil. Seterusnya, apabila seorang itu menyalahgunakan dadah, mereka akan mempunyai kekurangan masa diluangkan bersama anak-anak mereka. Jadi sifat kasih sayang dan tanggungjawab terhadap anak-anak mereka itu berkurangan. Mereka merasakan bahawa perkara yang dilakukan oleh mereka dengan cara memukul dan juga memarahi anak-anak merupakan suatu perkara yang betul dan tidak mempunyai belas kasihan terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan akhir sekali ialah ketidakwarasan fikiran, di mana apabila mereka berada di bawah pengaruh dadah ini, mereka tidak dapat membezakan adakah penderaan itu merupakan suatu yang baik ataupun yang buruk. Seterusnya ialah mempunyai sejarah pernah didera sewaktu kecil. Apabila seseorang itu mempunyai sejarah penderaan sewaktu mereka kecil, sifat negatif dalam diri mereka akan terbawa-bawa daripada kecil sehinggalah mereka besar dan berkahwin. Jadi, mereka merasakan apa yang ibu bapa seseorang itu lakukan kepada diri mereka, iaitu penderaan itu sendiri, mereka merasakan itu merupakan satu cara yang baik dan akan implementasikan terhadap anak-anak mereka pula. Jadi mereka merasakan penderaan oleh ibu bapa mereka itu mengajar individu tersebut menjadi seorang manusia yang berguna, padahal ianya merupakan suatu perkara yang salah untuk dilakukan terhadap anak-anak mereka semula. Seterusnya, apabila mereka mempunyai sejarah pernah didera, mereka akan mempunyai kekurangan kemahiran bersosial. Jadi mereka tidak tahu bagaimanakah cara untuk bergaul dengan orang sekeliling, terutamanya anak-anak mereka. Sama ada mereka orang itu perlukan kasih sayang ataupun sebaliknya. Akhir sekali ialah sifat individu itu sendiri. Sebagai contoh, apabila mereka sedang mempunyai masalah dalam kehidupan mereka, sebagai contoh masalah kewangan atau masalah di tempat kerja, mereka akan bersifat lebih stres atau mempunyai tekanan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka akan melampiaskan ataupun melepaskan tekanan ini dengan cara penderaan terhadap anak-anak mereka sendiri. Ia merupakan suatu jalan yang sangat-sangat mudah, akan tetapi merupakan suatu cara yang sangat-sangat salah dan tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, apabila kita berkata tentang sifat seseorang itu, kita haruslah melihat terhadap masalah mental seseorang itu sendiri, di mana mereka mungkin mempunyai masalah-masalah mental yang tidak dapat membezakan antara perkara itu merupakan suatu perkara yang baik ataupun tidak. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai ahli dalam komuniti, kita sepatutnya cuba untuk mengenal pasti tanda-tanda penderaan kanak-kanak. Ini merupakan langkah pertama untuk menghentikan eksploitasi terhadap kanak-kanak ini. Walau bagaimanapun, penderaan secara verbal agak sukar untuk dikenal pasti. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa sedar bahawa penderaan kanak-kanak itu adalah sesuatu yang benar-benar berlaku dan kita mestilah mencari simptom-simptom tersebut terhadap kanak-kanak yang benar-benar memerlukan. Kedua, kita boleh menyediakan sumber bantuan kepada mereka. Pada masa kegawatan ekonomi ini, ramai kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan. Penderaan boleh berlaku sekiranya ibu bapa mula mengabaikan anak-anak mereka untuk mencari wang.
Penderaan fizikal juga boleh berlaku kerana kemarahan dan tekanan. Anda boleh mengelakkan kejadian tersebut dengan memberi bantuan kewangan sekiranya anda mampu. Sekiranya tidak, anda boleh berhubung dengan ibu bapa tersebut dan membantu mereka menyedari bahawa perkara yang mereka lakukan adalah untuk masa depan anak-anak mereka. Fahamkan bahawa krisis kewangan dapat diselesaikan, namun detik-detik hitam akan kekal dalam ingatan anak-anak kecil itu. Seterusnya, kita juga boleh memberikan bantuan kepada anak-anak ini dengan memberi sokongan kepada mereka. Kanak-kanak mudah mengikut perbuatan orang-orang di sekeliling mereka seperti ibu bapa. Malangnya, sesetengah orang dewasa bukanlah panduan terbaik untuk mereka. Sekiranya anak-anak diperbetulkan melalui keganasan, mereka akan percaya bahawa cara tersebut adalah cara yang paling berkesan. Mereka mungkin akan terjerumus dalam kancah dadah pada masa hadapan. Untuk menghalang perbuatan penderaan yang mereka alami dari kecil, kita hendaklah membantu mereka melalui terapi. Kita sewajarnya menunjukkan jalan yang terbaik ketika mereka masih kecil, berikan kasih sayang dan contoh yang terbaik untuk diikuti. Kadangkala, walau sebesar mana kasih sayang kita terhadap anak-anak, kita juga boleh menjadi musuh terbesar mereka. Hal ini terjadi kerana kurang pengetahuan daripada ibu bapa. Untuk menghalang perkara ini daripada berlaku, ibu bapa sewajarnya memahami situasi anak-anak mereka. Belajar untuk mengetahui perkara yang mampu dilakukan oleh mereka pada umur yang berbeza. Elakkan daripada memaksa mereka melakukan perkara di luar jangkauan mereka kerana hal ini akan menjurus kepada penderaan. Seterusnya, ibu bapa hendaklah menjaga pertuturan mereka terhadap anak-anak. Kanak-kanak mungkin akan menjadi sedikit menjengkelkan dan membuat anda marah. Hal ini akan menyebabkan anda mengutarakan kata-kata yang menyakitkan hati mereka. Kadangkala, kanak-kanak sukar untuk melupakan kata-kata tersebut. Oleh itu, belajar untuk mengawal diri anda sendiri ketika marah. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah mengawal diri mereka daripada menghukum kanak-kanak. Ingatlah bahawa hukuman fizikal akan bertukar menjadi penderaan fizikal apabila tidak dikawal. Sekiranya anda disyaki mengalami isu kemarahan, gunakanlah hukuman positif ke atas mereka. Akhir sekali, pastikan rumah anda adalah bebas daripada penderaan. Kanak-kanak tidak sewajarnya mempunyai idea mengenai keganasan dalam kepala mereka. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menapis siaran televisyen yang menyiarkan perbuatan keganasan dan menghalang perbuatan tersebut di rumah. Secara keseluruhan, penderaan kanak-kanak telah menghancurkan kehidupan kanak-kanak yang tidak bersalah. Sekiranya kita tidak menumpukan perhatian terhadap perkara ini, ramai kanak-kanak yang akan menjadi mangsa kepada si pendera yang sama. Ingatlah, sekiranya perkara ini tidak berlaku kepada anak awak, ia mungkin terjadi kepada kanak-kanak lain. Usahlah kita membiarkan perkara ini berlalu seperti angin sahaja. Belajarlah untuk mengenal pasti jenis-jenis penderaan kanak-kanak. Didiklah orang ramai mengenai bentuk-bentuk penderaan ini serta simptomnya. Ingatlah, keselamatan anak-anak kita adalah sangat penting. Sekiranya ibu bapa tidak boleh menjaga mereka dengan baik, hantarlah mereka ke tempat yang lebih selamat. Sekian, terima kasih.